Saudara, dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi seperti di Malaysia, media seharusnya berperanan untuk memupuk kestabilan, keamanan dan keharmonian. Bagaimanapun, sejak akhir-akhir ini, rakyat disogokkan dengan paparan berita yang sensasi, pornografi dan bersifat provokatif, khususnya yang dibawa oleh akhbar utusan Malaysia sedang berhad. Rancangan kita hari ini mengupas persoalan masih relevankah utusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Rashidi Hassan dalam rancangan Persepsi terbitan TV PAS untuk Harakah Daily. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah masih relevankah utusan. Untuk itu kita mengundang bekas wartawan kanak utusan yang juga Presiden NUJ, Saudara Hatta Wahari. Selamat datang saudara untuk mengupas persoalan ini. Dan sebelum kita mulakan lebih lanjut, kita ingin tanyakan kepada Saudara Hatta, apakah pengalaman beliau yang bertugas selama utusan selama 16 tahun. Silakan. Okey, saya masuk 1965 sebab tarikan nama besar utusan tu. Utusan tu sebenarnya kalau dilihat daripada sejarah ni, dia merupakan akhbar pertama orang Melayu, milik orang Melayu sepenuhnya yang berjaya ditubuhkan hasil derma orang Melayu sebanyak 12,500 pada tahun 1938. Jadi atas nama besar itu dan perjuangannya selama ni yang kata orang tu untuk orang Melayu, bukan ada pada masa itu bukan memang untuk orang Melayu lah, sebab masa itu tak perjuangan memang ke arah untuk mendapat kemerdekaan. Dan yang menariknya sebab utusan Melayu ni ditubuhkan sebelum UMNO tu ditubuhkan sendiri. Jadi perjuangannya lebih awal daripada UMNO. Yang itu yang kena orang, itu yang nama besar utusan tu. Dan semenjak dia daripada 1938 sehingga 1961, ianya telah memperjuangkan hak Melayu tanpa mengira pahaman politik mana-mana pihak. Sama orang Melayu itu daripada PAS ke, daripada sebab PAS dia ditubuhkan pada awal daripada itu kan. Kemudian itu yang menjadi tarikan utama saya untuk bekerja di utusan. Sebab atas nama besar itu dan perjuangan yang kata orang tu mengagumkan. Yang itu keutamaan mengapa saya kerja di utusan Malaysia sejak 16 tahun dan sebenarnya saya masih lagi berharap dapat kembali ke utusan kerana nama besar tu dan untuk mengembalikan semula perjuangan asal utusan Malaysia tu. Saudara bertugas selama 16 tahun di utusan. Apakah jawatan saudara yang terakhir sekali sebelum saudara dia? Kalau ikutkan jawatan saya ada wartawan kanan, tapi kalau ikut grade saya wartawan grade 5. Satu peringkat lagi pada grade 6 dah habis lah. So saya wartawan kanan lah di sana. So banyaknya dan tugas saya banyak selama 16 tahun saya banyak buat liputan pasal politik, mostly politik UMNO. Kemudian saya banyak involve dalam Mesyuarat Agung UMNO dan saya juga banyak involve dalam liputan ikutkan 3 Perdana Menteri. Mana saya membuat liputan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kemudian Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Perdana Menteri sekarang lah Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang Datuk Seri Najib saya dah cover dia semenjak dia Menteri Pendidikan lagi, maknanya saya dah cover dia semenjak 10 tahun lepas lagi. Yang itu jadi saya agak faham lah dia punya struktur pemerintah, cara dia naik macam mana dan jadi saya sebeloknya saya fahamlah politik UMNO secara keseluruhannya. Ya, secara yang saudara sebutkan tadi, mana pengalaman saudara itu menunjukkan saudara dekat dengan pemimpin UMNO dan saudara faham susukan UMNO. Tadi apakah sebab saudara diambil tindakan oleh utusan? Saya rasa mungkin kerana pengalaman dan pengetahuan yang meluas saya pasal cara gerak kerja UMNO dan mungkin juga mereka tahu bahawa saya menyimpan banyak maklumat mengenai struktur, cara kerja, cara propaganda UMNO ataupun dan dilaksanakan utusan Malaysia. Sebab tu mungkin mereka merasa bimbang sekiranya saya masih berada dalam utusan Malaysia lagi. So mereka tidak dapat menyembunyikan banyak perkara. Sebab tu sebelum saya dipecat, saya telah digantung kerja semenjak bulan Januari lagi. Maknanya saya telah digantung kerja hampir 3 bulan. Yang itu. Jadi saya percaya bahawa sebab kemampuan saya dari segi untuk menganalisis
cara kerja dan pengalaman-pengalaman saya dari segi pengetahuan cara macam bagaimana maklumat disampaikan pada utusan Malaysia untuk melaksanakan agenda-agenda UMNO. Mungkin sebab itu mereka merasa bimbang kalau saya terus berada di dalam utusan Malaysia, makna saya boleh lagi melihat sistem dan melihat berita-berita itu. Jadi saya akan menggunakannya untuk ada pihak-pihak tertentu. Tapi sebenarnya kalau walaupun mereka mengantung kerja pun, saya basically pengalaman saya dah cukup untuk mengetahui gerak kerja dan propaganda mereka, dan saya boleh nyatakan dengan detail apa tindakan mereka yang seterusnya dalam agenda propaganda atau untuk mengelirukan orang ramai. Yang itu yang mungkin saya rasa punca mereka memecat saya. Ya, berdasarkan keterangan saudara, nampaknya trend akhir-akhir ini laporan headline utusan dia bersifat provokatif, pornografi dan sensasi. Dia tidak memikirkan risiko terus diterapkan kepada rakyat. Apakah agaknya saudara? Tak, sebenarnya kalau kita lihat ada headline ataupun tajuk utama utusan Malaysia sekarang ni, basically dia selari dengan agenda utama pemimpin UMNO dan dilaksanakan oleh utusan Malaysia. Okay, kalau kita lihat kalau dilihat daripada berita-berita dia siarkan di muka hadapan, kalau kita lihat dia hanya tumpu pada 3 perkara. Okey, satu berkaitan dengan untuk mencemarkan nama Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua, untuk mencemarkan nama parti DAP. Dan ketiga, untuk mencemarkan nama dan cuba memujuk pemimpin PIMPAS untuk bergabung dengan UMNO. Yang itu memang tiga tajuk, tiga agenda utama ni. Dan kalau kita lihat berita utama memang semua itu. Kalau dia tidak berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pasti berkaitan dengan DAP. Kalau dia bukan pasal DAP, dia mesti pasal PAS. Yang itu yang berlaku dalam tempoh semenjak 2009 semasa sebaik saja Datuk Seri Najib Tun Razak mengambil alih kepimpinan negara dan menjadi Presiden UMNO yang saya tak pasti ke apa, saya tak ingat. Yang itu jadi Tok Mak tu kita kalau saya diberi analisis cakap, saya rasa tidak ada satu hari pun yang tidak ada berita utama berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasal DAP dan pasal PAS. Sebab bagi saya, kita perlu melihat kepada agenda yang lebih besar kepada kerangka UMNO sendiri ataupun utusan Malaysia. Perkara ini yang saya tentang sebenarnya, sebab saya melihat utusan Malaysia tidak harus digunakan sepenuhnya oleh satu parti politik untuk kepentingan diri sendiri. So kalau kita lihat pada agenda UMNO ataupun agenda utusan Malaysia, pertama mereka perlu memperlihatkan, membina persepsi bahawa Datuk Seri Anwar seorang yang tidak bermoral, kemudian dan tidak bermoral, tidak punya jadi bila tidak bermoral, mana tidak layak menjadi pemimpin sebuah negara Islam. Sebab kita punya Islam adalah agama rasmi. Dan kalau itu perkara pertama. Yang keduanya berkaitan dengan DAP, dan mereka membuat persepsi bahawa DAP itu sebagai parti anti Melayu. Sebab saya sebenarnya agak terkejut bila kalau berita-beritanya berkaitan dengan DAP anti Melayu. Sebab pernah satu kali itu saya agak terkejut kerana secara membabi buta utusan telah Ketua Menteri Lim Guan Eng anti Melayu. So jadi dalam pengalaman saya bekerja dalam utusan selama 16 tahun, perkara ini tak pernah berlaku, dan inilah kali pertama berlaku seorang Ketua Menteri dituduh sebagai anti Melayu. So ini kadang perkara inilah yang membuatkan saya rasa tak selesa, dan sebagai seorang wartawan yang agak lama dalam perkara ini tak pernah berlaku ni. Sebab itu saya mengambil tindakan bahawa kita perlu menegur. Dan ketiganya berkaitan dengan PAS ni. PAS ni dia dalam agenda UMNO ataupun agenda utusan Malaysia dia pelik sikit. Pertama, dia cuba nak
nak menjatuhkan maruah pemimpin-pemimpin PAS, terutama Ketua Menteri Besar Kelantan Tuan Guru Haji Nik Aziz, Datuk Seri Nik Aziz, dan pemimpin-pemimpin yang vokal dalam PAS. Yang ini yang berlaku sekarang ni. Saya perlu dedahkan perkara ini supaya masyarakat mengetahui bahawa inilah agenda utama mereka. Jadi kalau kata-kata mereka jaya membina persepsi bahawa pemimpin-pemimpin ini tidak layak untuk menjadi pemimpin, jadi saya rasa sesuatu yang sedih lah, sedangkan kita tahu yang sebenarnya adalah berlawanan sekali. Okay, jadi ini yang berlaku. Kalau orang ramai melihat bahawa serangan mesti pada Tuan Guru Nik Aziz, kemudian pemimpin yang vokal Datuk Mustafa Ali, Mahfuz Omar, dan yang itu. Kalau kita lihat jarang serangan dilakukan terhadap timbalan Presiden PAS Ustaz Nasaruddin, dan Tuan Haji dan Presiden PAS sendiri Tuan Haji Abdul Awang, Tuan Guru Haji Abdul Awang. Itu yang sebab mereka percaya bahawa mereka melihat bahawa dalam rasa benci, tapi mereka juga merasakan perlu menarik pemimpin-pemimpin PAS yang boleh bersama dengan mereka. Yang itu yang cuba membuat persepsi dalam utusan sekarang ni. Yang itu agenda yang telah dilaksanakan sekejap semalam di bulan depan, dan sesuatu yang saya rasa ramai di kalangan wartawan di utusan Malaysia dan pekerja-pekerja tidak rasa selesa sebab polisi yang secara yang tidak yang menjadikan utusan Malaysia dianggap sebagai akhbar sepenuhnya akhbar rasmi UMNO Malaysia. So kalau begitu, sebab ramai yang berfikiran kalau macam itu, jadi tukar kepada utusan UMNO, jangan pada utusan Melayu. Yang itu yang persoalan-persoalan yang mereka fikirkan. Jadi sebab utusan Malaysia ni hidup bukan kerana sokongan daripada parti UMNO. Sedang kalau kita tidak, UMNO punya 3 juta lebih ahli. Tapi kalau kita tidak jumlah edaran utusan Malaysia masih lagi di bawah 100, kalau nak ikutkan angka rasmi 160,000, tapi kalau angka tak rasmi mereka katakan dalam 75,000 hingga 80,000 saja yang diedarkan, yang separuhnya lagi sebab diedarkan sebab telah dibeli oleh ahli-ahli politik secara pukal untuk diedarkan ke kawasan parlimen masing-masing. Itu yang berlaku. Saudara, barangkali ini menyumbang kepada penurunan jualan utusan, iaitu agenda setting yang ditetapkan oleh UMNO dengan menulis dan meletakkan perkara-perkara yang agak sensasi dan juga provokasi ini, rakyat tidak menerimanya. Sejauh mana saudara lihat keberkesanan UMNO memakai agenda mereka ini? Tak, sebenarnya itu agenda mereka sejak 2009. Okey, provokasi dia sensasi yang dilaksanakan bukan kerana seperti akhbar Harian Metro ataupun Cosmo, dan sensasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat ke apa. Ini sensasi padahal pada kehidupan, kalau katakan pornografi, hanya pada satu individu je, makna Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu reasonnya. Dan kalau kita lihat, kalau provokatif dari segi untuk cuba mencontohkan rasa rasa yang anti Melayu tu, pasti padanya tujukan kepada PAS. Itu. Dan kalau kita lihat, kalau provokasi itu, kenapa tak nak ada perpaduan Melayu, mesti ditumpukan kepada PAS. DAP pada anti Melayu, dan provokasi kaitan dengan tidak mahu mewujudkan perpaduan Melayu, pasti ditumpukan pada PAS. Itu yang dia. Kalau saudara melihat, okey, kalau sensasi pornografi pasti bertumpu kepada Anwar Ibrahim. Kalau tak kiralah seks ke, interview atau bertemu ramah dengan bekas-bekas orang kata rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, pasti berkaitan dengan moral, mula tu dengan sikap kecelaruan sikap, yang itu yang dicuba dipamerkan kepada Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau pasal kaitan dengan provokasi untuk cuba mencetuskan perkauman, pasti ditumpu kepada DAP. Yang itu memang agenda dia. Dan ketiganya, kalau berkaitan dengan perpaduan Melayu, mesti tumpu kepada PAS dengan cara mengentam kenapa
PAS tidak mahu bergabung dengan UMNO bagi merujuk kepada Melayu. Yang itu sebenarnya yang cuba mereka persepsikan pada masyarakat.